Hari ini saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Hisham Jalil. Belum sempat saya nak ulas tuan-tuan. Kenyataan beliau yang mengatakan bahawa saya ni baruah DAP. Orang UMNO ni baruah DAP. Belum sempat kita ulas. Hari ini tuan-tuan Allah Ta'ala tunjukkan gambar siapa sebenarnya baruah tu dan siapa sebenarnya baruah Din Tompuk dan Baruah Bersatu. Hari ini saudara telah bocor satu gambar. Hisham Jalil mengadakan pertemuan dengan orang kanan Tun Dr. Mahathir, iaitu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, suami kepada Umi Aida. Tapi yang sedapnya, bila gambar ini ditularkan oleh netizen, saudara, Hisham Jalil terus membuat satu video. Dan dalam video ini dia mengesahkan, bukan sekali dia jumpa. Patutnya dia boleh menafikan ke, dia boleh kata apa ke, terserempak ke apa ke, orang boleh percayalah ini kebetulan. Bukan kerana dia ni baruah kepada Atuk ataupun memang ada hubungan dengan pemimpin Bersatu ataupun dengan hubungan dengan parti GTA ataupun Pejuang. Tetapi dia kata dia sudah beberapa kali, sudah banyak kali dia kata berjumpa dengan Khairuddin Abu Hassan. Saya rasa sebelum ni saya ada sebut bahawa orang yang di sebelah sana, musuh-musuh kita, baik Khairi Jamaluddin, baik Hamzah Zainuddin, baik Khairuddin Abu Hassan, kemudian Muhyiddin, banyak yang cuba mendekatkan diri, mengadakan perjumpaan, pertemuan dengan orang-orang yang kononnya mereka ni orang Datuk Seri Najib Tun Razak. Padahal tidak ada kaitan, tuan-tuan. Mungkin mereka ni, Hisham ni pernah bekerja dengan Datuk Seri Najib. Tetapi apa yang dia buat hari ni atas kapasiti beliau sendiri tak ada kaitan langsung dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan hari ini Alhamdulillah Allah Ta'ala saudara telah mendedahkan. Dia duk kata kita ni baruah DAP. Hari ini Allah Ta'ala tunjukkan siapa baruah kepada Mahathir dan siapa baruah kepada Muhyiddin Yassin. Keluar gambar tu. Saya nak mengulas tentang satu wawancara Mary Ann daripada Al Jazeera yang telah mewawancara Shirul Omar, iaitu salah seorang daripada pembunuh Altan Tuya yang kini berada di Australia, yang baru saja dibebaskan daripada penjara di Australia dan hari ini hidup bebas. Kerana Australia, tuan-tuan, adalah sebuah negara yang mengamalkan pendirian tidak ada hukuman militeri, iaitu tidak ada hukuman gantung. Dan disebabkan Shirul dijatuhkan hukuman gantung di Malaysia, Australia tidak boleh mengekstradisi Shirul ke Malaysia untuk menjalani hukuman gantung tersebut, disebabkan di Australia mereka menolak hukuman militeri ataupun hukuman gantung ini, tuan-tuan. Jadi hari ini Shirul menjadi seorang yang bebas, sebebas-bebasnya. Baru-baru ini seorang wanita bernama Mary Ann, merupakan seorang daripada apa yang dipanggil sebagai reporter yang cukup anti dengan Datuk Seri Najib daripada Al Jazeera. Belum ini kita pun tahu perangai buruk Mary Ann ini, meminta merayu supaya Datuk Seri Najib ditemuduga oleh mereka. Mereka sediakan set soalan yang berbeza. Tiba-tiba bila pada hari kejadian, soalan yang ditanya totally different. Bukan soal tentang ekonomi, bukan soal tentang apa, tapi mereka tanya tentang Altan Tuya dan sebagainya yang langsung tidak ada kaitan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi malam ni saya akan mengulas isu ini dengan lebih mendalam. Sebenarnya saya banyak mengulas isu ini, tuan-tuan. Bertahun, 5-6 tahun yang lalu saya dah ulas. Masa saya di Kementerian Kewangan dulu pun saya dah ulas. Tapi hari ini saya rasa saya perlu ulas kembali supaya kita dapat refresh bagi kawan-kawan kita yang mungkin tak pernah dengar. Mereka juga boleh mendengar tentang apa yang berlaku dalam kes Altan Tuya yang melibatkan nama Datuk Seri Najib diheret oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ni, tuan-tuan. Saya tak anggap ni satu pembongkaran, ini satu penipuan. Kerana Shirul pernah mengeluarkan kenyataan mengatakan Datuk Seri Najib tak terlibat. Dan ketika beliau mengeluarkan kenyataan itu, beliau berada di Australia. Beliau berada jauh selamat daripada sebarang ancaman dan sebagainya. Sebenarnya ceritanya berpunca daripada penglibatan Razak Baginda dengan Altan Tuya. Bila mana isu hubungan Razak Baginda dengan Altan Tuya terdedah. Pada ketika itu sudah pastilah Razak Baginda yang merupakan penulis ucapan Datuk Seri Najib, antara orang yang Datuk Seri Najib percaya. Ini peluang pihak pembangkang pada ketika itu untuk mengaitkan Datuk Seri Najib dengan pembunuhan Altan Tuya. Tetapi beberapa fakta yang saya nak ramai perlu tahu. Fitnah yang dibuat dilemparkan ke atas Datuk Seri Najib mengatakan bahawa Datuk Seri Najib membunuh Altan Tuya ni kerana kononnya Datuk Seri Najib tidak mahu membayar komisen yang sepatutnya diperolehi oleh Altan Tuya disebabkan deal untuk pembelian skopen, di mana kononnya Altan Tuya ni adalah merupakan penterjemah. Terjemah ni jurubahasa ataupun interpreter. Pertama sekali saya nak beritahu perjanjian pembelian skopen tu berlaku sebelum Razak Baginda berjumpa dengan Altan Tuya. Keduanya, saya nak beritahu bahawa orang yang membuat fitnah ni tak buat homework dengan baik. Mereka ingat kita beli skopen ini dengan Rusia. Kalau Sukhoi ke, betul lah dengan Rusia. Tetapi kita beli submarine ini dengan
dan Perancis. So apa guna kita nak gunakan Altan Tuya ni sebagai interpreter? Altan Tuya dia adalah warga Mongolia. Mongolia ni bersepadanan dengan Rusia. Memang Altan Tuya boleh bercakap bahasa Inggeris, boleh cakap bahasa Mongol dan boleh bercakap bahasa Rusia. Tetapi kita tak perlu penterjemah Rusia kerana kita beli kapal ni daripada Perancis. Dan Perancis yang menjual kapal Scotland ini, nilai satu biji kapal pun dekat 2 bilion. Takkan dia orang ni tak mampu untuk hire seorang yang boleh berbahasa Inggeris. Dan berdasarkan kajian saya, memang transaction ini, perbincangan ini berlaku dalam bahasa Inggeris. Mustahil syarikat yang menjual kapal bernilai 2 bilion ringgit tak boleh berbahasa Inggeris. Tak ada seorang pegawai pun yang boleh berbahasa Inggeris. So ini memang tak masuk akal. Ini kesilapan besar yang dibuat oleh puak-puak yang memfitnah Datuk Seri Najib. Kedua, yang kelebihan dia, bila Datuk Seri Najib dituduh dengan tuduhan yang begitu berat, orangnya tak bersalah. Dia bersumpah dengan mudah. Wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah dengan nama Allah. Saya ada dekat Pematang Pau pada ketika tu. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya kenal pun tidak dengan perempuan Mongolia ni. Dan saya tak pernah mengarahkan ataupun saya tak pernah tahu tentang pembunuhan Altan Tuya. Dia buat sumpah ni beberapa kali dan yang terakhir, dia melafazkan sumpah ni di Masjid Kampung Baru. Itu bila mana sekali lagi ada pihak yang menuduh beliau dan beliau mengambil keputusan untuk melafazkan sumpah itu di Masjid Kampung Baru. So, ini apa yang berlaku. Kalau ada orang PAS tak percaya dengan saya percaya. Tetapi saya nak beritahu, walaupun Samsuri itu Menteri Besar Negeri Terengganu, walaupun dia bagi duit air fitri lah, dana bakti remaja lah, air pencen lah, air raya lah, macam-macam dia bagi di penghujung 3 tahun dia tak bagi, tiba-tiba dekat pilihan raya dia bagi, sehingga kan kemaman diisytiharkan PAS telah merasuah pengundi. Tetapi ada 27,000 orang tak percaya dengan Samsuri. Setuju tak? Dia macam gini lah, Rasulullah pun itu Nabi kekasih Allah tu ada pun orang tak percaya dengan dia. Saudara mara dia pun ada yang dia tak dapat nak Islam kan. Bapak saudara dia pun ada tak masuk Islam. Jadi bagi saya buat benda yang saya rasa betul untuk agama, bangsa saya dan negara saya. Selagi apa yang saya rasa betul, saya akan kata benda yang betul. Kalau saya rasa tak betul, saya akan cakap benda tak betul. Mungkin keputusan UMNO kerjasama dengan PH ini bukan satu keputusan yang terbaik. Tetapi kena ingat, UMNO berusaha untuk menang dan mentadbir secara bersendirian bersama dengan rakan-rakan BN. Tetapi pengundi-pengundi lebih percaya dekat PAS, walaupun PAS tak buat apa pun. Tetapi kalian telah memberikan undi kepada PAS, menyebabkan undi orang Melayu berpecah. Dan akhirnya, UMNO terpaksa membuat keputusan. Nak pilih PH ke nak pilih PN. Bila ada 2 pilihan saja yang kita ada, kita dah pernah bersama dengan PN, kita bagi peluang dengan PN pedajal kita, PN bully kita, PN tikam belakang kita dah kerjasama dengan PAS, tiba-tiba kita dah kahwin dengan PAS, baru nikah kat Thailand, belum sempat balik Malaysia, PAS dan nikah dengan jantan lain kat Malaysia. Maka apa nak buat? Perhubungan ni tak lama. Jadi bagi saya, biar Allah Ta'ala tentukanlah. Dan setakat ini Allah Ta'ala gerakkan hati pemimpin UMNO untuk bersama dengan PH. Dan walaupun kamu buat macam-macam fitnah, adu domba, kata nista kepada pemimpin UMNO, kamu hina Datuk Zahid, tetapi akhirnya Allah angkat dia menjadi Timbalan Perdana Menteri. Allah tetap angkat UMNO menjadi kerajaan. Jadi kita jangan lupa segala sesuatu yang berlaku tu dengan izin Allah. Kamu buat macam-macam, kamu menang banyak kursi, kamu tetap tak memerintah kalau Allah tak izinkan. Kita mesti ingat memang kita mengamalkan demokrasi dalam politik lah. Pilihan raya ni memang amalan demokrasi, tak ada masalah. Tapi jangan terlampau emosi sampai kita pilih sebab kita membenci. Kita kena pilih untuk kita. Sebab ini sebabnya kita pilih wakil rakyat, calon wakil rakyat, calon yang mewakili rakyat. Jadi saya rasa kalau 8 kursi parlimen untuk menangkan satu yang mewakili suara kerajaan yang boleh menjadi jambatan kepada isu-isu kerajaan pusat pada rakyat dan isu rakyat pada kerajaan pusat, kenapa tidak? Sebab calon ni kalau menang tak akan ubah kerajaan negeri daripada PAS, tak akan ubah Menteri Besar daripada kerajaan PAS. Dan kalau calon nombor 2 menang, dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Sebab jumlah dia tak cukup. Itu bukan cara dia. Nak menang pilihan raya kecil jadi Perdana Menteri, itu bukan cara dia. Tunggulah pilihan raya ke-16 kalau dia orang yakin sesama mereka. Tapi isu berbalik pada Parlimen 040, kita kena pilih wakil rakyat yang mewakili kita sebab 3 bulan semua orang dah balik. Dan saya tanya tadi dalam temu ramah tu, saya cakap, isu kalau contohnya banjir, polis kerajaan pusat, tentera kerajaan pusat, hospital kerajaan pusat, sekolah kerajaan pusat, kebajikan kerajaan pusat. Apa peranan kerajaan negeri? Kan elok, lebih afdal kalau wakil rakyat daripada kerajaan ada
di kawasan yang dipimpin oleh mana-mana kerajaan negeri supaya menjadi jambatan untuk membantu rakyat. Sebab kita nak pilih wakil rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Jadi walaupun kita nak menawar diri sebagai pemimpin, kita kena fikir keutamaan dalam rakyat. Sebab bila berlaku kecemasan dan sebagainya, siapa yang nak selesai isu rakyat? Itu sebab ni peluang yang diberi untuk pilihan raya kecil P040 ni perlu diambil sebaik-baiknya untuk mengundi satu calon kerajaan dalam kerajaan negeri, mewakili di Terengganu dan mungkin boleh juga menyuarakan isu-isu di negeri Kelantan. Kenapa tidak? Yang untung satu undi je, untung kita. Apa ruginya? Itu sajalah yang saya itu kata dia nak buat macam mana. Itu pada saya kata saya tadi. Ini demokrasi berpolitik. Kita boleh cakap macam-macam, itu hak kita. Sama ada orang yakin dan percaya itu terpulang lah. Saya tak yakin apa dia kata dan saya tak percaya apa yang dia kata. Bagi saya, Parti UMNO sebusuk-busuk masa dia Perdana Menteri pun dia ambil sebahagian daripada UMNO. Masa Perdana Menteri ke-9 pun dipimpin oleh UMNO sebahagian. Hari ini Perdana Menteri ke-10 pun UMNO masih dalam kerajaan. Jadi maknanya UMNO Barisan Nasional mengambil langkah untuk memberikan kekuatan walaupun jumlah kita menang kursi tak begitu banyak. Itu adalah perkiraan politik. Politik tu memang sedemikian, tetapi kalau menganggap bahawa kena berhijrah, kenapa mesti kita berhijrah kepada kelemahan? Kita mesti berhijrah kepada kekuatan. Jadi saya nak sambut balik apa dia kata. Sudah tiba masanya ada di Parlimen Bersatu dan PAS di bawah PN masuk kepada blok kerajaan sebagai kerajaan perpaduan. Jadi bolehlah kita bincang untuk kejayaan rakyat Malaysia.